Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan pengajian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Alwan ada 2 FB page. Sekarang ni kita ada 2 FB page. Yang pertama kelas bahasa Arab Alwan, yang kedua kelas bahasa Arab Alwan Arabiata. Alwan Arabiata. Dan hari ini tuan-tuan akan diberikan ataupun dihidangkan 2 pengajian live secara percuma. So pagi ni saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di FB kelas bahasa Arab Alwan. InsyaAllah pukul 3 petang saat lagi di FB Alwan Arabiata. Bersama dengan pengasas bersama saya, kawan saya Al-Fadil Ustaz Nuha akan membicarakan tentang asas-asas bahasa Arab secara detail. Baik. Okey, boleh terus like dan share. Sebab dalam masa lagi 2 minit, saya akan mulakan pengajian bersama tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan ada nota ataupun buku catatan. Okey, apa yang saya bincang hari ini, tuan-tuan kena catat dalam buku nota tuan-tuan. Okey, pastikan tuan-tuan lagi sekali ada buku nota bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan mohon catat setiap perbahasan saya pada hari ini. Baik, saya nak mulakan pengajian. Kita mulakan pengajian kita. Baik, Waalaikumsalam Puan Parviah Bacik. Orang baru, boleh follow perlahan-lahan. Follow saya perlahan-lahan. Puan catat apa yang kita bincang hari ini, puan. Okey, follow perlahan-lahan. Baik, kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan baca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah hari ini saya Ustaz Wan akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk yang sangat penting dalam ilmu bahasa Arab, iaitu tajuknya fi'il, kata kerja, dan jenis-jenisnya dalam bahasa Arab, dan bagaimana ingin mengenali kata kerja dalam bahasa Arab dan jenis-jenisnya tanpa tengok pada makna bahasa Melayu. Jadi fokus saya tuan-tuan dan puan-puan, fokus saya selepas pengajian ini, bila tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan boleh kenal kalimat itu kata kerja dan jenis-jenisnya tanpa tengok makna bahasa Melayu. Baik, yang penting pastikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekarang ada buku catatan ataupun buku nota ataupun buku tulis. Tuan-tuan kena catat apa yang saya akan bincangkan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang baru bersama dengan saya terus tekan butang like dan share
Saya mahu video ini sampai kepada semua kawan-kawan kita, terutamanya yang mencintai bahasa Arab dan bersungguh-sungguh untuk memahami ayat suci Al-Quran. Baik, saya nak mulakan pengajian tuan-tuan dengan harapan suara saya jelas, tuan-tuan fokus betul-betul bersama dengan saya hari ini. Baik. Baik tuan-tuan. Minggu lepas kita bincang isim. Okey, izinkan saya ulang sikit pengajian minggu lepas. Minggu lepas kita bincang tajuk isim. Okey, tuan-tuan fokus dekat whiteboard yang pertama dulu tuan-tuan. Whiteboard nombor 1. Minggu lepas kita bincang isim. Isim maknanya kata nama. Okey, isim maknanya kata nama ataupun nouns. Contoh, rumah, pokok, batu, sekolah, baju, nama orang, nama tempat, objek dan lain-lain lagi. Okey, itu isim, kata nama tuan-tuan. Okey. Minggu lepas kita bincang macam mana nak kenal isim kata nama dalam bahasa Arab tanpa tengok makna bahasa Melayu. Caranya mudah saja. Pada isim ada beberapa tanda. Pada isim ada beberapa tanda. Tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Pada isim ada beberapa tanda. Okey. Tanda yang pertama alif lam di pangkal al. Alif lam di pangkal al. Tanda yang kedua isim tanwin ataupun berbaris dua. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Kadang-kadang kat hujungnya an, kadang-kadang kat hujungnya in, kadang-kadang kat hujungnya on. Tanda yang ketiga isim ta'al marbutah ataupun kat hujung perkataan. Siapa yang baru follow saya hari ni, baru jumpa saya hari ni, catat dekat buku nota tuan-tuan dan perempuan. Okey, tanda yang ketiga isim ta'al marbutah ataupun di hujung perkataan. Manakala tanda yang keempat isim berbaris bawah ataupun kasrah. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Senang cerita. Alif lam sahaja dipangkal. Alif lam sahaja dipangkal. Yang lain semuanya di hujung perkataan. Di hujung perkataan. Okey. Saya nak bagi contoh. Contohnya Al-Maliku. Siapa kat rumah boleh sebut sama-sama dengan saya. Siapa yang sebut, saya doakan cepat faham. Al-Maliku. Okey tuan-tuan dan perempuan. Al-Maliku itu isim. Tandanya kat pangkal ada alif lam. Ada al. Okey, ada al kat pangkal. Okey tuan-tuan dan perempuan, setakat sekarang, tuan-tuan bersama dengan saya. Setakat sekarang, untuk pengulangan isim, kata nama dan tanda-tandanya, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab di ruang komen. Terutamanya yang baru jumpa saya hari ini. Jawab di ruang komen tuan-tuan. Faham ke tak faham pengulangan isim dan tanda-tandanya? Okey, saya tunggu jawapan tuan-tuan. Faham ke tak faham? Okey, jawab tuan-tuan. Saya dapati yang jawab ni ramai student-student saya tuan-tuan. Mana orang baru yang bersama dengan saya? Okey, terus like dan share pengajian ni tuan-tuan supaya memberi manfaat kepada kawan-kawan kita yang lain tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Jawab tuan-tuan, faham ke tidak? Okey. Okey. Kalau tuan-tuan faham, isim dan tanda-tandanya, iaitu alif lam di pangkal, tanwin atau baris dua di hujung, ta al-marbutah kat hujung, dan tanda yang berikutnya berbaris bawah di hujung, baru saya bincang dengan tuan-tuan dan perempuan
tajuk fi'il. Kita pergi whiteboard nombor 2. Tuan-tuan fokus dengan saya di whiteboard nombor 2. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya kat whiteboard nombor 2. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terus tekan butang like, terus tekan butang share. Butang like tu bukan apa tuan-tuan, nak bagi semangat kawan-kawan kita yang lain supaya terus jawab soalan-soalan yang saya berikan pada tuan-tuan dan puan-puan di ruang komen tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan terus bersama dengan saya tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan fokus dekat whiteboard nombor 2. Okey, whiteboard nombor 2. Kita nak bincang fi'il kata kerja dalam bahasa Arab. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya. Catat di buku nota tuan-tuan. Okey, dengar Macam mana tuan-tuan nak kenal fi'il kata kerja dalam bahasa Arab tanpa tengok makna bahasa Melayu? Tu fokus saya hari ni. Tuan-tuan tengok betul, tuan-tuan follow betul-betul. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan, fi'il. Cuba sebut sama-sama dengan saya kat rumah. Fi'il. Fi'il maknanya kata kerja. Okey, fi'il maknanya kata kerja ataupun verb. Saya ulang. Fi'il maknanya kata kerja ataupun verb. Okey, contoh. Makan, duduk, minum, pergi, tulis, datang, tidur, buka, tutup. Itu semua kata kerja. Cuma di dalam bahasa Arab, kata kerja kita panggil fi'il. Kata kerja kita panggil fi'il. Okey, tuan-tuan. Macam mana kita nak kenal fi'il di dalam bahasa Arab? Itu poin yang pertama. Catat di buku nota tuan-tuan. Tuan-tuan nak kenal fi'il kata kerja di dalam bahasa Arab, mudah sahaja. Fi'il tiada tanda-tanda isim. Fi'il tuan-tuan tak ada tanda-tanda isim. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita balik ke whiteboard 1. Fi'il tak boleh ada alif lam di pangkal. Fi'il tak ada alif lam di pangkal. Al tak ada. Okey? Fi'il tak boleh ada tanwin atau baris 2 di hujung. Tak boleh ada an, tak boleh ada in, tak boleh ada un kat hujung. Okey? Clear tuan-tuan? Sekarang clear. Fi'il tak boleh ada ta al-marbutah kat ujung. Fi'il tak boleh ada ta al-marbutah kat ujung. Tak ada kat ujung. Okey? Fi'il tak boleh berbaris bawah atau kasrah di hujung. Okey. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak kenal fi'il dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab, dia tiada tanda-tanda isim. Tak ada tanda-tanda isim. Maksudnya tak ada alif lam di pangkal, tak ada tanwin an in un di hujung, tak ada ta al marbutah kat ujung, tak ada baris bawah atau kasrah di hujung. Okey, setakat sekarang tuan-tuan nak kenal fi'il yang tiada tanda-tanda isim tersebut, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab di ruang komen dulu. Jawab tuan-tuan, faham ke tidak? Kalau isim, ada alif lam kat pangkal, tanwin di hujung, ta marbutah kat ujung, baris bawah kat ujung. Kalau fi'il, tak ada alif lam kat pangkal, tak ada tanwin kat ujung, tak ada ta marbutah kat ujung, tak ada baris bawah kat ujung. Student baru yang jumpa saya hari ni, faham ke tak faham? Jawab di ruang komen. Sat lagi saya nak bagi soalan, tuan-tuan kena jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan, faham ke tidak? Okey, jawab tuan-tuan. Kalau faham, saya nak bagi soalan, tuan-tuan kena jawab di ruang komen. Siapa jawab dengan betul, tak ada hadiah tuan-tuan. Yang penting, saya nak tuan-tuan faham.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau faham, saya nak bagi soalan. Saya nak tengok. Tuan-tuan ni faham ke buat-buat faham tuan-tuan? Okey, sat lagi admin akan masukkan link pendaftaran kelas online di website. Tuan-tuan, kami akan masukkan di ruang komen. Siapa yang baru follow saya, berminat untuk kelas online, tekan dekat link yang akan membawa tuan-tuan ke pendaftaran di website tuan-tuan. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan faham, saya nak bagi soalan ke whiteboard nombor 1 ni, tuan-tuan teka. Saya nak tulis perkataan kat sini, tuan-tuan teka. Dia isim atau fi'il? Dia isim atau fi'il? Okey, kalau isim ada alif lam di pangkal, tanwin di hujung, ta marbutah kat ujung, baris bawah kat ujung. Kalau fi'il tak ada tanda-tanda tersebut. Okey, tuan-tuan fokus. Fokus dengan saya tuan-tuan. Tolong fokus dengan saya. Insya-Allah tuan-tuan akan faham. Okey. Kita fokus tuan-tuan. Perkataan yang pertama. Tuan-tuan teka, isim ke fi'il? Jawab di ruang komen. Perkataan yang pertama, alhamdu. Alhamdu. Ramai-ramai kat rumah sebut bersama dengan saya. Alhamdu. Okey, terus jawab di ruang komen. Alhamdu. Isim atau fi'il? Tulis rumi pun tak apa. Saya tunggu jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Ada iklan tuan-tuan, nak iklan. Kalau boleh student baru yang jumpa saya hari ni, tolong komen. Okey, kita ada lebih sekurang 100 orang yang follow live saya. Kalau boleh semua cuba jawab. Salah pun tak apa, tiru jawapan kawan tuan-tuan pun tak apa. Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Jawapan yang betul tak ada hadiah tuan-tuan. Kalau saya janji nak bagi hadiah, semua saya kena bagi hadiah. Sebab betul. Jawapan tuan-tuan semua betul. Alhamdu tu isim, tanda dia ada al kat pangkal, alif lam. Okey, pandai tuan-tuan. Okey, sekarang ni soalan yang kedua. Tuan-tuan fokus dengan saya tuan-tuan. Soalan yang kedua. Khalaqa. Okey, tuan-tuan kat rumah boleh sebut sama-sama dengan saya. Khalaqa. Baik tuan-tuan. Khalaqa kat pangkal tak ada alif lam, tak ada al. Kat hujung tak ada tanwin, an, in, un. Kat hujung tak ada ta al marbutah. Kat hujung tak ada tanda baris bawah. Maka khalaqa isim atau fi'il? Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Khalaqa tak ada alif lam kat pangkal. Tanwin pun tak ada. Ta marbutah pun tak ada. Baris bawah pun tak ada. Isim atau fi'il? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Dahniar Nawawi memberi jawapan yang lengkap. Fi'il sebab tak ada tanda-tanda isim. Jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Jawab di ruang komen. Alhamdulillah. Tulis rumi pun tak apa. Tiru jawapan kawan-kawan tuan-tuan pun tak apa. Yang penting tuan-tuan faham. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, perkataan yang berikutnya. Okey, perkataan yang berikutnya. Tuan-tuan terus bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Terus bersama dengan saya. Kitabun. Okey. Kitabun. Kitabun. Bun. Isim atau fi'il? Perkataan berikutnya kitabun. Bun. Isim atau fi'il? Jawab di ruang komen. Kalau boleh student baru yang baru jumpa saya hari ni, tolong jawab.
Okey, tiru jawapan kawan-kawan tuan-tuan pun tak apa. Okey, yang baru masuk, yang baru bersama dengan saya, terus tekan butang like dan share supaya video sampai kepada semua orang. Okey, alhamdulillah. Jawab tuan-tuan, terus memberi jawapan. Terus memberi jawapan. Mudah-mudahan tuan-tuan faham dengan jawapan yang tuan-tuan berikan. Okey, Tuan Ahmad Taufik memberi jawapan yang lengkap. Isim sebab apa tuan-tuan? Ada tanwin kat ujung. Tanwin kat ujung. Pandai tuan-tuan. Okey, perkataan terakhir. Cuba jawab. Salah pun tak apa tuan-tuan. Cuba jawab. Okey, perkataan yang terakhir. Kita dengar Yang maluna. Okey tuan-tuan. Ya maluna. Okey. Ya maluna. Isim atau fi'il? Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Ya maluna. Isim atau fi'il? Sekali lagi, tuan-tuan boleh bezakan isim dan fi'il, baru kita balik kepada whiteboard yang kedua. Okey, jawab tuan-tuan. Terutama student yang baru follow saya hari ni, tolong jawab, tolong respon. Ya'maluna, isim atau fi'il? Alhamdulillah. Terima kasih Puan Norma, jawapan yang lengkap. Puan Azizah, jawapan yang lengkap. Okey, terima kasih Puan Nur Azizah. Nur Aziah, itu pun jawapan yang lengkap. Okey. Betul tuan-tuan. Ya'maluna tu fi'il, kata kerja. Fi'il tu kata kerja tuan-tuan. Sebab dia tiada tanda-tanda isim. Kat pangkal tak ada al, alif lam. Kat hujung tak ada tanwin, an, in, un. Di hujung tak ada ta al-marbutah. Dan di hujung tidak ada tanda berbaris bawah. Maka tuan-tuan dan perempuan, ini menunjukkan ya'maluna itu kalimat fi'il, kata kerja. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita balik ke whiteboard nombor 2. Jadi, tuan-tuan nak kenal fi'il, kata kerja ataupun verb di dalam bahasa Arab, tandanya ialah tiada tanda-tanda isim. Setakat sekarang, tuan-tuan nak bezakan isim kata nama dengan fi'il kata kerja di dalam bahasa Arab. Tuan-tuan dah faham ke tidak? Jawab di ruang komen. Faham ke tidak? Jawab di ruang komen. Okey, saya nak bagi pengajar fast track tuan-tuan. Fokus saya sekali lagi. Tuan-tuan baca Al-Quran. Boleh beza isim dengan fi'il, kata nama dan kata kerja dalam ayat Al-Quran tanpa tengok makna bahasa Melayu. Yang tu dulu. Okey, alhamdulillah ramai dah respon faham tuan-tuan. Terus tekan butang like dan share. Saya nak bagi semangat kawan-kawan kita yang lain yang cuba nak jawab tuan-tuan. Jawapan salah pun tak apa, tiru jawapan kawan tuan-tuan pun tak apa. Yang penting tuan-tuan cuba follow saya perlahan-lahan. Okey. Kalau tuan-tuan faham, okey, ramai-ramai fokus dekat whiteboard nombor 2. Okey, tulisan di whiteboard nombor 2 ni mungkin agak kecil. Tuan-tuan jangan risau, saya akan baca sepatah. Yang penting, tuan-tuan salin dekat buku nota tuan-tuan kat rumah. Okey, fokus dengan saya. Fokus dengan saya tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Fi'il kata kerja. Fi'il kata kerja. Okey, ataupun verb. Tuan-tuan dah tahu cara nak kenal fi'il ataupun kata kerja di dalam bahasa Arab. Yang pertama, dia tiada tanda-tanda isim. Clear? Fi'il dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, ada 3 jenis. Ada 3. Okey, kolom yang pertama jenis. Okey, fokus kat kolom yang pertama, jenis. Fi'il dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama, dia panggil madhi. Madhi. Tuan-tuan tulis dekat buku nota tuan-tuan.
Sebut dengan saya sama-sama di rumah. Madi. Tuan-tuan, madi perbuatan yang telah berlaku ataupun past tense. Okey, tuan-tuan. Madi perbuatan yang telah berlaku ataupun past tense. Okey. Fi'il yang kedua, tuan-tuan. Mudhari'. Mudhari'. Sebut sama-sama dengan saya kat rumah. Mudhari'. Tuan-tuan, mudhari' itu perbuatan yang sedang berlaku ataupun present tense. Mudhari' perbuatan yang sedang berlaku ataupun present tense. Okey. Fi'il yang ketiga, tuan-tuan. Fi'il yang ketiga, amar. Amar. Okey, sebut dengan saya sama-sama kat rumah. Amar. Amar perbuatan suruh ataupun perintah. Di dalam bahasa Inggeris, imperatif. Imperatif. Amar perbuatan suruh ataupun perintah. Catat di buku nota, tuan-tuan. Fi'il, kata kerja, ada 3 jenis. Yang pertama, madi, perbuatan yang telah berlaku ataupun past tense. Yang kedua, mudhari', perbuatan yang sedang berlaku ataupun present tense. Yang ketiga, amar. Amar. Tuan-tuan, amar ini perbuatan suruh ataupun imperatif. Okey, setakat sekarang untuk jenis-jenis fi'il, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab dulu di ruang komen. Okey, terima kasih Puan Norina membuat kelengkapan nota saya, tuan-tuan. Okey, untuk jenis-jenis fi'il dalam bahasa Arab, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab dulu di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Kalau boleh orang baru komen bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Terus tekan butang like, terus share, tuan-tuan. Saya nak video ni sampai kepada semua kawan-kawan kita, tuan-tuan. Ramai kat luar sana yang cinta bahasa Arab dan bersungguh-sungguh untuk memahami ayat Al-Quran. Okey, saya nak buat pengajar fast track hari ni, tuan-tuan. Macam mana nak kenal fi'il dan jenis-jenisnya dalam bahasa Arab tanpa tengok makna bahasa Melayu. Yang penting tuan-tuan catat, tuan-tuan follow saya bersungguh-sungguh. InsyaAllah tuan-tuan akan faham, tuan-tuan. Okey, so, kalau faham, tuan-tuan fokus lagi pada whiteboard nombor 2. Tuan-tuan dah tahu fi'il kata kerja. Tuan-tuan dah tahu fi'il tak ada tanda-tanda isim. Tuan-tuan juga dah tahu jenis-jenis fi'il kata kerja dalam bahasa Arab. Ada 3 jenis, tuan-tuan. 3 jenis. Yang pertama madi, past tense. Yang kedua mudhari', present tense. Yang ketiga amar, perbuatan suruh. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni, Ustaz, macam mana kami nak bezakan fi'il madi, mudhari' dan amar di dalam bahasa Arab? Macam mana kami nak kenal tu fi'il madi, mudhari' dan amar dalam bahasa Arab? Okey, tuan-tuan follow saya. Catat kat buku nota, tuan-tuan. Ada 3 cara. Okey, tengok Cara yang pertama, tuan-tuan kena tengok makna. Okey, cara yang pertama, tuan-tuan kena tengok makna. Cara yang kedua, tuan-tuan tengok baris hujung. Baris hujung perkataan tersebut. Okey. Cara yang ketiga, tuan-tuan kena tengok pattern. Okey, saya ulang. Tuan-tuan follow saya. Catat dekat buku nota, tuan-tuan. Ada 3 cara.
Cara yang pertama, tengok makna. Okey, cara yang kedua, tengok baris hujung. Baris hujung. Cara yang ketiga, tuan-tuan kena tengok pattern. Okey, saya nak pergi one by one, satu per satu. Tuan-tuan follow saya, catat kat buku nota tuan-tuan. Cara yang pertama, kita fokus dekat cara pertama kat kolom ni tuan-tuan. Cara yang pertama, tuan-tuan nak kenal fi'il madi, mudhari' dan amar. Cara yang pertama, tengok makna bahasa Melayu. Itu cara yang pertama dulu. Tengok terjemahan bahasa Melayu. Okey, tu fokus saya. Kalau fi'il madi, perbuatan yang telah berlaku, terjemahannya ada perkataan telah. Okey, kalau fi'il madi, perbuatan yang telah berlaku, terjemahannya ada perkataan telah. Contoh, aku telah duduk. Aku telah duduk. Itu fi'il madi, ada telah. Engkau telah makan. Itu fi'il madi, ada telah. Okey, tuan-tuan kena catat, tuan-tuan kena cuba follow. Sekejap lagi saya nak tanya soalan, tuan-tuan kena jawab kat ruang jawapan, ruang komen. Baik. Kalau fi'il madi, ada telah. Okey, sekarang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku atau present tense. Kalau fi'il mudhari', terjemahannya tuan-tuan, tak ada perkataan telah. Tiada telah. Okey, tiada telah. Contoh, aku duduk, tak ada telah. Itu fi'il mudhari'. Dia makan, tak ada telah. Itu pun fi'il mudhari'. Aku pergi, tak ada telah. Itu pun fi'il mudhari'. Okey tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali saya ulang, fokus, follow saya, catat. Kalau fi'il madi, terjemahannya ada telah. Kalau fi'il mudhari', terjemahannya tak ada perkataan telah. Setakat sekarang, untuk fi'il madi dan fi'il mudhari', dari sudut makna, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab di ruang komen. Saat lagi saya nak bagi soalan, tuan-tuan kena jawab kat ruang komen. Okey, terima kasih Puan Husni. Puan Husni meringkaskan perbahasan kita hari ini. Okey, jawab tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak setakat sekarang fi'il madi dan fi'il mudhari' perbezaannya dari sudut makna? Tuan-tuan faham ke tak? Jawab di ruang komen. Saya nak bagi soalan sekali lagi. Tuan-tuan kena jawab ramai-ramai di ruang komen. Okay, jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Terutama student baru saya, yang baru follow saya hari ini. Tolong jawab. Faham ke tak faham? Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, jawab tuan-tuan. Aku telah tadi. Fi'il madi atau mudhari'? Jawab di ruang komen. Okey, dia adalah fi'il madi sebab ada perkataan telah. Ada perkataan telah. Okey, sekarang ni tuan-tuan, perkataan yang kedua. Tuan-tuan teka. Dia madi ataupun mudhari'. Okey, dengar betul. Dia tidur. Dia tidur. Tak ada telah. Itu fi'il madi atau mudhari'. Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Di ruang komen. Dia tidur. Tak ada telah. Madi atau mudhari'. Sudah ada yang memberi jawapan di ruang komen. Jawab tuan-tuan. Yang baru follow saya hari ini, tolong jawab tuan-tuan. Okey, terus like dan share pengajian live ini. Saya mahu dia sampai kepada semua pecinta Al-Quran dan peminat
bahasa Arab. Okey, jawab tuan-tuan. Dia tidur tak ada telah, madhi atau mudhari'? Baik, betul tuan-tuan. Dia tidur fi'il mudhari' sebab terjemahannya tak ada perkataan telah. Okey, sekarang ni fokus kembali ke whiteboard nombor 2. Tuan-tuan dah tahu dah, fi'il madhi past tense terjemahannya ada telah. Fi'il mudhari' present tense terjemahannya tiada perkataan telah. Okey. Yang ketiga, fi'il amar. Sekarang kita bincang fi'il amar, perbuatan suruh. Tuan-tuan, kalau fi'il amar, perbuatan suruh, terjemahannya menunjukkan makna suruh. Terjemahan dalam bahasa Melayu menunjukkan makna suruh. Contoh, kalau makan, makanlah oleh engkau. Kalau minum, minumlah oleh engkau. Kalau pergi, pergilah oleh engkau. Itu suruh tuan-tuan kan? So kalau suruh, maka itu fi'il amar. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Setakat sekarang untuk fi'il nak kenal dari sudut makna, yang mana fi'il madhi terjemahannya ada telah, mudhari' terjemahannya tak ada telah, amar terjemahannya menunjukkan makna suruh. Tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab di ruang komen. Tuan-tuan jawab di ruang komen. Setakat sekarang nak kenal fi'il dari sudut makna, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab di ruang komen. Okey, soalan Puan Faurizah Ahmad. Kalau terjemahan fi'il amar perlu tak ada perkataan lah, tak semestinya adalah. Contoh, pergi oleh engkau pun fi'il amar, atau pergilah oleh engkau, itu pun fi'il amar. Tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan faham maknanya macam suruh tuan-tuan, ataupun makanlah, itu pun fi'il amar tuan-tuan. Okey, kalau faham, last. Ni last tuan-tuan, last. Saya nak sebut 3 patah perkataan. Tuan-tuan dengar betul-betul. Kemudian jawab di ruang komen. Itu madhi atau mudhari' atau amar. Okay, dengar. Perkataan yang pertama. Duduklah oleh engkau. Duduklah oleh engkau. Madhi, mudhari' atau amar. Jawab di ruang komen. Okay, jawab tuan-tuan. Duduklah oleh engkau ataupun engkau duduklah. Fi'il apa tuan-tuan? Madhi atau mudhari' atau amar? Okey, kalau boleh student baru tuan-tuan, student baru tolong komen. Yang baru jumpa saya hari ni, yang baru kenal saya hari ni, tolong komen. Alhamdulillah. Yang dah tulis font Arabic pun ada tuan-tuan. Tak ada masalah. Nak tiru jawapan tuan-tuan, kawan tuan-tuan pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan faham konsep dia. Okey, perkataan yang kedua. Dengar tuan-tuan. Dia pergi. Dia pergi. Tak ada telah, fi'il madhi atau mudhari' atau amar. Jawab di ruang komen. Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Dia pergi, madhi atau mudhari' atau amar? Okey, jawab di ruang komen. Okey, kalau boleh student baru bersama dengan saya. Jawab tuan-tuan. Terus share dan like pengajian live kita tuan-tuan. Okey. Perkataan yang ketiga. Dengar betul-betul. Perkataan yang ketiga. Okey. Aku telah masuk. Aku telah masuk. Tuan-tuan,
Fi'il madi, mudhari' atau amar? Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Terus bersama dengan saya. Yang baru follow pun tak apa. Sekarang kita sedang bincang tajuk fi'il kata kerja dalam bahasa Arab. Macam mana nak kenal fi'il kata kerja dalam bahasa Arab tanpa tengok makna bahasa Melayu. Okey, jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Perkataan aku telah buka tadi, oleh kerana ada telah, dia adalah fi'il madi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, yang tu kena tengok terjemahan bahasa Melayu. Sat lagi kami baca Al-Quran, mana ada makna bahasa Melayu kat bawah tu Ustaz? Mana nak tahu dia fi'il madi atau mudhari' atau amar tanpa tengok makna bahasa Melayu. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya. Kita kembali kepada whiteboard nombor 2. Okey, whiteboard yang kedua. Tuan-tuan pergi whiteboard yang kedua. Okey. Okey, tuan fokus saya, fokus saya. Tuan-tuan dah tera nak kenal fi'il di sudut makna. Kalau madi ada telah. Kalau mudhari' tak ada telah. Kalau amar maknanya macam suruh. Terjemahannya macam suruh. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni, tuan-tuan nak kenal fi'il-fi'il tersebut tanpa tengok makna bahasa Melayu. Fokus dengan saya. Catat dalam buku nota tuan-tuan. Catat dalam buku nota tuan-tuan. Okey, kita pergi cara yang kedua. Cara yang kedua, tuan-tuan nak kenal fi'il-fi'il dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab, tanpa tengok makna bahasa Melayu. Caranya, tengok baris hujung. Tengok baris di hujung perkataan. Okey, tengok baris di hujung perkataan. Okey, fokus saya, catat. Kalau fi'il madi di hujungnya berbaris atas ataupun fathah. Okey, saya ulang. Kalau fi'il madi di hujungnya berbaris atas ataupun fathah. Okey, berbaris atas ataupun fathah. Okey, tuan ingat. Ma. Madi. So, baris atas kat ujung. Okey. Contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh. Tengok dekat whiteboard nombor 1. Kalau fi'il madi, tuan-tuan nak kenal dia tanpa tengok makna bahasa Melayu, tengok baris hujung. So kalau madi, madi, kat hujung mesti baris atas, fathah. Contoh, jalasa. Okey, jalasa. Sama-sama kat rumah, sebut sama-sama dengan saya. Jalasa. Pertama, jalasa tak ada alif lam kat pangkal. Tak ada tanwin, an, in, un kat ujung. Tak ada ta marbutah kat ujung. Tak ada baris bawah di hujung. Maka dia tiada tanda-tanda isim. So, bila tak ada tanda-tanda isim, dia adalah fi'il. Kata kerja. Jadi, jalasa, sa, di hujungnya berbaris atas, maka dia adalah fi'il madi. Okey, dia adalah fi'il madi. Okey, contoh yang kedua. Saya padam perkataan jalasa. Fokus dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, perkataan yang kedua. Zahaba. Okey, sebut bersama saya di rumah. Yang ada kat rumah, follow saya, sebut. Zahaba. Tak ada alif lam kat pangkal. Tak ada tanwin baris 2 kat ujung. Tak ada ta marbutah kat ujung. Tak ada baris bawah kat ujung. Tak ada tanda-tanda isim, maka dia kalimat fi'il. Zahaba, kat hujungnya berbaris atas. So, kalau kat hujungnya berbaris atas, maka dia adalah fi'il madi, past tense.
Okey, untuk fi'il madi yang di hujungnya berbaris atas, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Okey, jawab tuan-tuan. Okey, kalau fi'il madi tuan-tuan ingat je, madi. Ma, baris atas. Okey. Okey, tolong tuan-tuan, tolong respon, faham ke tidak? Sekali lagi saya nak bagi soalan, tuan-tuan kena jawab ramai-ramai. Okey, jawab tuan-tuan. Sekarang ni saya nak bantu tuan-tuan kenal fi'il tersebut tanpa tengok makna bahasa Melayu. So salah satu cara dia tengok baris hujung. So kalau kat hujung baris atas, maka dia fi'il madi. Okey, jawab tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan faham, kita kembali kepada whiteboard nombor 2. Tolong catat dalam buku nota tuan-tuan. Tolong catat. Okey, dengar Sekarang fi'il mudhari'. Present tense. Okey, macam mana nak kenal fi'il mudhari' dengan melihat baris hujung? Tuan-tuan, kalau fi'il mudhari' kat hujungnya berbaris depan ataupun dhammah, berbaris depan ataupun dhammah. Okey, senang aja. Tuan-tuan ingat, mudhari', mudhari'. So kalau mu kat hujung baris depan atau dhammah. Tadi madi. So kalau ma kat hujung baris atas. Okey. Contoh untuk fi'il mudhari'. Fokus kembali di diagram di whiteboard nombor 1. Okey. Kalau fi'il mudhari', mudhari' kat hujung baris depan. Ingat mudhari'. Contoh. Balik rumah sekejap lagi tuan-tuan baca Quran. Jumpa perkataan ya malu. Okey, ya malu. Cuba sebut sama-sama dengan saya di rumah. Ya malu. Tuan-tuan dan puan-puan, ya malu kat hujungnya berbaris depan atau dhammah. Jadi kalau kat ujungnya berbaris depan atau dhammah, maka dia fi'il mudhari'. Okey, mudhari'. Okey. Contoh yang kedua. Fokus dengan saya tuan. Fokus, follow, catat. Okey. Contoh yang kedua. Rusu. Okey, tuan-tuan yang kat rumah boleh sebut bersama dengan saya. Nadrusu. Baik tuan-tuan dan perempuan. Nadrusu kat hujungnya berbaris depan atau dhammah, maka dia adalah fi'il mudhari'. So kalau kat hujung baris depan atau dhammah, tuan-tuan ingat mudhari'. Okey. Setakat sekarang untuk fi'il mudhari' di hujungnya berbaris depan. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya. Untuk fi'il madi, madi, kalau nak kenal di hujung baris atas. Okey. Untuk fi'il mudhari', mudhari', kalau nak kenal di hujungnya berbaris depan atau dhammah. Setakat sekarang, untuk kenal fi'il madi di hujungnya baris atas, fi'il mudhari' di hujungnya baris depan, tuan-tuan faham ke tak faham? Jawab di ruang komen. Sebab saat lagi saya nak bagi soalan, tuan-tuan kena jawab di ruang komen. Jawab di ruang komen.
Jawab tuan-tuan. Faham ke tak faham? So kalau tak faham, ada persoalan, boleh tanya di ruang komen. InsyaAllah saya cuba jawab. Jawab tuan-tuan. Saya tunggu tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan soalan ni, lagi tuan-tuan kena jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Matlamat saya besar tuan-tuan. Selepas pengajian ini, boleh tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan boleh kenal kalimat fi'il dalam Al-Quran dan tahu dia fi'il madi atau mudhari' atau amar tanpa tengok makna bahasa Melayu. Itu fokus saya dulu tuan-tuan. Okey, seronok tengok tuan-tuan dan puan terus respon bersama dengan saya di ruang komen tuan-tuan. Siapa yang tengah type tu penat dah ustaz, nak type jawapan yang sama, ustaz tanya berkali-kali. Tak apa tuan-tuan, readykan air di sebelah tuan-tuan dan puan tu. Kalau penat minum air tuan-tuan. Okey, so kalau faham, okey tuan-tuan fokus dengan saya. So kalau faham, tuan-tuan fokus dekat whiteboard nombor 1. Saya nak tulis beberapa perkataan, tuan-tuan teka. Tu madi atau mudhari'. Madi atau mudhari'. So kalau madi kat ujung baris atas. So kalau mudhari' kat ujung dia baris depan. Okey. Tuan-tuan fokus dengan saya dulu. Tuan-tuan fokus dengan saya. Okey. Saya nak tulis perkataan kat whiteboard nombor 1. Kemudian tuan-tuan teka ramai-ramai. Itu fi'il madi atau mudhari'. So kalau madi kat ujung baris atas. Kalau mudhari' kat ujung baris depan. Perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama. Roja'a. Okey tuan-tuan. Roja'a. Roja'a. Terus jawab di ruang komen. Madi atau mudhari'. Tulis rumi pun tak apa tuan-tuan. Jawab di ruang komen. Tolong, tuan orang baru yang baru kenal saya hari ni tuan-tuan. Tolong jawab di ruang komen. Alhamdulillah. Okey, jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Siti Junaidah memberi jawapan yang lengkap. Okey, jawab tuan-tuan. Yang lain jawab. Terus jawab. Tiru jawapan kawan tuan-tuan pun tak apa. Yang penting saya nak tuan-tuan faham konsep bahasa Arab tu tuan-tuan. Tuan-tuan, ini kelas kedua online saya secara umum. Kita ada satu lagi tajuk. Kemudian saya akan bincang ayat Al-Quran bersama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jawab tuan-tuan. Okey, bagi student baru yang berminat nak follow kelas online, boleh tekan link yang admin letakkan di ruang komen tu tuan-tuan untuk pendaftaran. InsyaAllah fokus saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan boleh faham ayat Al-Quran tanpa tengok makna bahasa Melayu. Tapi. Selepas 10 bulan pengajian, mustahil tuan-tuan nak faham keseluruhan Al-Quran. Itu mustahil. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita bincang surah Al-Kahfi, Al-Mulk, Sajadah, Yasin, surah-surah yang tuan-tuan bincang tu, bila baca satu ayat, dapat 2-3 patah perkataan dalam bahasa Melayu pun dah okey tuan-tuan. Okey. Okey, yang baru join saya, tak apa, follow perlahan-lahan. Okey. Sekarang roja'a kat ujung dia baris atas. Betul tuan-tuan, dia fi'il madi. Okey, kalaulah saya janji siapa jawab betul nak bagi hadiah, semua dapat hadiah ni tuan-tuan. Okey, perkataan yang kedua. Fokus dengan saya tuan-tuan. Fokus. Naqra'u. Okey tuan-tuan. Naqra'u. Naqra'u. Okey tuan-tuan, naqra'u. Naqra'u
fi'il madhi atau mudhari'? Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Saya tunggu jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Terus like dan share video saya. Yang baru follow saya hari ni, terus share, tolong share dan like video saya. Okey, selamat datang Puan Saadiah, baru join. Tak apa, follow perlahan-lahan dulu tuan-tuan. Okey, naqra'u. Terus memberikan jawapan. Fi'il madhi atau mudhari'. Jawab tuan-tuan. Alhamdulillah, ramai dah bagi jawapan. Mudah-mudahan di kalangan tuan-tuan yang bagi jawapan tu orang yang saya baru kenal hari ni tuan-tuan, yang baru jumpa saya hari ni. Okey, pandai tuan-tuan. So naqra'u adalah fi'il mudhari' sebab kat hujungnya berbaris depan. Jadi naqra'u adalah fi'il mudhari' sebab di hujungnya berbaris depan. Pandai tuan-tuan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, perkataan yang terakhir. Fokus dengan saya. Perkataan yang terakhir. Okey, kalau boleh catat kat buku nota tuan-tuan. Nanti nak baca semula tuan-tuan. Okey, perkataan berikutnya. Akala. Okey tuan-tuan. Akala. Kat rumah sebut sama-sama dengan saya. Akala. Itu tuan-tuan fi'il madhi atau mudhari'. Jawab di ruang komen. Okey, terus beri jawapan tuan-tuan untuk perkataan akala. Saya doakan siapa yang jawab, siapa yang respon, insya-Allah Allah bagi kefahaman pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jawab tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Okey. Pandai tuan-tuan. Betul. Akala adalah fi'il madhi sebab kat hujung dia baris atas. Madhi. So kalau madhi, tuan-tuan ingat je? Ma baris atas. So kalau mudhari', mu baris depan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni bersama saya kita pindah kepada whiteboard nombor 2 lagi sekali. Saya nak bincang pula fi'il amar. Saya nak bincang pula fi'il amar. Tuan-tuan, fi'il amar perbuatan suruh. Ustaz, macam mana kami nak kenal fi'il amar tanpa tengok makna bahasa Melayu? Paling mudah di dunia, tengok baris hujung. Baris hujung. So kalau fi'il amar. So kalau amar kat hujungnya berbaris mati. Kat hujungnya berbaris mati. Saya ulang tuan-tuan. So kalau amar, kat hujungnya berbaris mati ataupun sukun. Contoh. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya di whiteboard nombor 1. Saya nak bagi tuan-tuan contoh. Okey. Dengar tuan-tuan. Contoh. Iqra. Semua tahu Iqra tu makna apa?
Iqra. Okey tuan-tuan, fokus dengan saya. Iqra. Dekat rumah sebut sama-sama dengan saya. Iqra. Kita perhatikan. Iqra, kat hujung dia berbaris mati. So kalau kat hujung dia berbaris mati ataupun sukun, itu adalah fi'il amar. Fi'il amar. So baris mati kat ujung, maka dia adalah fi'il amar. Okey, perkataan yang kedua. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya tuan-tuan, fokus. Catat kat rumah tuan-tuan. Okey, perkataan yang kedua. Izhab. Okey, izhab. Izhab. Yang follow saya kat rumah sebut sama-sama. Izhab. Tuan-tuan, izhab adalah fi'il amar. Macam mana ustaz tahu? Sebab kat hujungnya berbaris mati atau sukun. Jadi tuan-tuan, kalau di hujungnya berbaris mati atau sukun, maka itu adalah fi'il amar, perbuatan suruh. Perbuatan suruh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk fi'il amar kat hujungnya berbaris mati, tuan-tuan faham atau tak faham? Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Yang penting student baru yang bersama dengan saya, tolong jawab tuan-tuan. Okey, kalau kat hujung baris mati, amar. Ingat, mar, baris mati tuan-tuan. Saya di sini bersungguh-sungguh nak tuan-tuan faham tuan-tuan. Okey, yang baru datang, yang baru jumpa saya, yang baru kenal saya hari ni, baru follow hari ni, tolong tekan butang like dan terus share video ini supaya boleh sampai kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey, sebab hari ni saya nak bantu tuan-tuan bagaimana nak kenal fi'il kata kerja dalam bahasa Arab dan jenis-jenisnya tanpa tengok makna bahasa Melayu. Okey, yang berminat untuk follow kelas kami secara online, tuan-tuan boleh tekan link website pendaftaran kami yang ada di ruang komen tu tuan-tuan. Okey, saya nak ulang lagi sekali, tuan-tuan fokus dengan saya di whiteboard nombor 2. So kalau fi'il madi, tuan-tuan ingat ma di hujungnya baris atas. Okey. Kalau fi'il mudhari' mu. So kat hujung dia baris depan. Okey. So kalau fi'il amar, tuan-tuan ingat kat hujungnya berbaris mati. Okey. Tuan-tuan fokus dengan saya lagi sekali. Saya nak bagi lagi contoh perkataan dekat whiteboard nombor 1. Tuan-tuan teka sama-sama dengan saya, dia fi'il yang mana satu? Cuba nak. Siapa boleh jawab memang terror tuan-tuan. Tapi duka cita dimaklumkan, tak ada hadiah. Kalau ada hadiah, semua kena bagi hadiah. Okey. Perkataan pertama, tuan-tuan teka bersama dengan saya. Dalam Al-Quran ada perkataan qul. Okey, qul. Okey, ramai-ramai kat rumah sebut sama-sama dengan saya. Qul. Okey. So qul fi'il apa tuan-tuan? Jawab di ruang komen. Madi ke, mudhari' ke, amar? Tengok baris hujung. Okey, jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Okey, saya tunggu orang baru yang follow saya jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Fi'il apa? Alhamdulillah, sudah ada lebih kurang 100 orang yang bersama kita hari ni tuan-tuan. Terima kasih follow saya, terima kasih yang share, terima kasih yang terus memberi respon jawapan tuan-tuan. Okey, Puan Julie Jun memberikan jawapan yang lengkap, terbaik. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni perkataan yang kedua. Tuan-tuan fokus dengan saya. Saya ambil perkataan yang adalah Quran tuan-tuan. Okey, perkataan yang kedua.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan yang kedua. Okey, dengar perkataan yang kedua tuan-tuan. Yaqulu. Okey, yaqulu. Okey, sebut sama-sama kat rumah. Yaqulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terus jawab di ruang komen. Yaqulu lu 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 madi mudhari atau amar. Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Terus memberi respon, jawab. Salah pun tak apa. Tiru jawapan kawan tuan-tuan pun tak apa. Yang penting tuan faham konsep bahasa Arabnya. Okey, jawab tuan-tuan. Alhamdulillah, ramai dah respon. Yang baru follow, yang baru masuk bersama dengan saya, Ustaz, saya dah terlepas pengajian yang awal tadi. Jangan risau, video akan di-save secara automatik di FB page Alwan. Boleh tengok bila-bila masa, boleh ulang kaji bila-bila masa. Sebab tuan-tuan, saya nak buat pengajian ini berkala setiap hari Jumaat pukul 10 pagi. Lepas sesi asas ini, saya akan masuk ayat Al-Quran. Okey? Okey? Bagus tuan-tuan. Okey, yaqulu betul dia fi'il mudhari' sebab kat ujungnya baris depan. Kalimat yang terakhir kalau boleh jawab memang terror tuan-tuan. Kalimatnya qala. Selalu jumpa perkataan qala dalam Al-Quran. Qala, la. Madi atau mudhari' atau amar. Jawab di ruang komen. Okey, Puan Siti Junaidah, perhatikan betul-betul. Ada tanda atas di hujung Puan Junaidah. Baris atas madi atau mudhari'. Okey, jawab tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan yang terus bagi respon dan jawapan. Jawab tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Abdul Rahim, jawapan yang lengkap. Okey, jawab tuan-tuan. Alhamdulillah, yang dah bagi terjemah dalam bahasa Melayu pun ada. Tuan tengok, kawan kita Puan Ramlah Ibrahim, fi'il madi, terjemahnya telah berfirman atau telah berkata. Mana tahu ada telah tu Ustaz? Sebab fi'il madi Ustaz, mesti ada telah. Tera tuan-tuan. Okey, jawab tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan, last. Tadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tulis di whiteboard. Tuan-tuan nampak tulisan saya, tuan-tuan nampak baris hujung, maka tuan-tuan boleh teka. Sekarang ni saya nak sebut. Okey, saya nak sebut 3 contoh perkataan dalam bahasa Arab. Tuan-tuan dengar betul-betul baris hujungnya. So kalau kat ujung dia baris atas, tuan-tuan cepat-cepat respon madi. Kalau kat ujung baris depan, tuan-tuan cepat-cepat respon mudhari'. Kalau kat ujung baris mati, cepat-cepat respon amar. Okey, dengar betul, Perkataan yang pertama, tuan-tuan. Perkataan yang pertama. Okey, dengar. Fa. Perkataan lain, tuan-tuan. Perkataan pertama, yaftahu. Yaftahu. Baik, tuan-tuan. Yaftahu fi'il apa? Jawab di ruang komen. Jawab tuan-tuan. Ada 100 orang yang bersama dengan saya. Kalau boleh 100 orang komen jawapan dia. Okey, alhamdulillah. Okey, jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Okey, alhamdulillah.
Terus follow saya tuan-tuan, terus follow saya, terus tekan button like, terus share video ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan buat satu pengajian berkala tuan-tuan ah. Okey, pandai tuan-tuan dan puan-puan. Yaftahu adalah fi'il mudhari' sebab kat ujung bagi depan. Okey, katalah tuan-tuan pergi Mekah buat haji atau umrah, tuan-tuan dengar warak tu sebut daraba. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Daraba fi'il apa? Jawab di ruang komen. Madi atau mudhari' atau amr. Okey, jawab tuan-tuan. Terus memberikan jawapan tuan-tuan. Daraba fi'il apa tuan-tuan? Okey, tulis Rumi pun tak apa. Yang mampu tulis Arabic ataupun fine Arabic, boleh tulis. Tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Betul jawapan tuan-tuan. Daraba ba fi'il madi sebab kat ujung baris atas. Okey tuan-tuan, kalimat yang terakhir hari ini tuan-tuan boleh jawab, kita balik tuan-tuan. Okey, dengar. Okey. Uktub. Uktub fi'il madi ke fi'il mudhari'? Jawab di ruang komen. Uktub. Jawab tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Tolong student baru yang bersama dengan saya, tolong jawab di ruang komen, tolong respon di ruang komen. Okey, alhamdulillah. Ramai dah bagi jawapan yang betul dan tepat. Jawab tuan-tuan. Alhamdulillah, Puan Ramlah Ibrahim memberikan terjemahannya sekali. Terbaik. Okey, terus memberi jawapan tuan-tuan. Saya ulangi lagi sekali. Siapa yang baru follow saya, yang baru berjumpa saya hari ni, baru kenal saya hari ni, yang nak join kelas online kami, boleh tekan link pendaftaran di ruang komen yang ada dekat bawah tu tuan-tuan. Boleh tekan. Okey, terima kasih tuan-tuan. Jawapan tuan-tuan memang betul. Uktub adalah fi'il amar sebab kat hujungnya baris mati. Jadi tuan-tuan, okey, saya percaya sekejap lagi tuan-tuan baca Al-Quran kat rumah. Tuan-tuan jumpa perkataan tu, kalau tak ada alif lam di pangkal, tanwin tak ada di hujung, tamar butah kat ujung, di hujung baris bawah, tak ada semua tu, tuan-tuan tahu itu fi'il, kata kerja. Okey, tiba-tiba kat hujung baris atas, tuan-tuan tahu itu fi'il madi. Tiba-tiba kat hujungnya berbaris depan, itu fi'il mudhari'. Tiba-tiba kat hujungnya baris mati, itu fi'il amar. Walaupun tuan-tuan tak tengok makna bahasa Melayu. Saya nak tanya tuan-tuan, seronok ke tak seronok dapat benda ni hari ni? Tuan-tuan seronok ke tak seronok? Cuba komen kat ruang komen, jawab kat ruang komen tu, seronok ke tak seronok dapat benda ni hari ni tuan-tuan? Okey, terima kasih yang respon. Okey, seronok ke tak seronok tuan-tuan? Sebab saya nak buat pengajian fast track tuan-tuan. Pengajian fast track. Okey? Okey, jawab tuan-tuan, seronok ke tak seronok? Ada banyak lagi tips-tips bahasa Arab yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih yang respon. Terima kasih tuan-tuan yang respon. Okey, kalau seronok, tuan-tuan fokus dengan saya ke whiteboard yang kedua tuan-tuan. Fokus kat saya dengan whiteboard yang kedua. Okey, tuan-tuan.
Tuan-tuan dah tahu nak kenal fi'il dari sudut makna. Kalau madi ada telah, kalau mudhari' tak ada telah. So kalau amar berbuat maknanya suruh. Tuan-tuan dah kenal di sudut barisnya. Kalau madi kat ujung baris atas. Kalau mudhari' kat ujung baris depan. So kalau amar kat ujungnya berbaris mati. So kalau amar kat ujungnya berbaris mati. Okay, tuan dengar cakap saya? Baris-baris tadi yang kita bincang tadi, dia boleh berubah. Okay, kadang-kadang fi'il madi kat hujung tak berbaris atas. Kadang-kadang fi'il mudhari' di hujung tidak berbaris depan. Kadang-kadang fi'il amar kat hujung tidak berbaris mati. Kalau situasi macam tu tuan-tuan, kita kena pergi pada pattern bagi fi'il tersebut. Siapa yang nak follow saya lagi minggu depan, masa yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, hari Jumaat pukul 10 pagi minggu depan, saya nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan cara nak kenal fi'il madi, mudhari' dan amar dengan melihat kepada pattern. Siapa nak follow minggu depan, tolong respon. Nak ke tak nak? Jawab tuan-tuan, nak ke tak nak? Minggu depan, saya nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan lagi sekali. Bagaimana nak kenal fi'il? Okey, bagaimana nak kenal fi'il? Tengok pada pattern. Minggu depan, nak ke tak nak? Jawab di ruang komen. Saya sebut lagi sekali, baris-baris tadi boleh berubah. So, bila baris tu berubah, pattern memainkan peranan yang penting. So, siapa nak tahu? Minggu depan saya nak bincang pattern setiap fi'il bersama tuan-tuan dan perempuan. Siapa nak, sila komen nak di ruang komen. Okey? Bagi semangat pada saya tuan-tuan untuk istiqamah bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, tak apa. Siapa yang kerja, siapa yang tak boleh follow waktu live, jangan risau. Video ni ada di FB page kami, Kelas Bahasa Arab Alwan. Tuan-tuan boleh tengok, boleh ulang kaji bila-bila masa. Okey tuan-tuan. Baik, terima kasih. InsyaAllah, minggu depan, hari Jumaat, masa yang sama, 10 pagi, lokasi yang berbeza, di rumah tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah, ustaz yang sama, saya akan bincang dengan tuan-tuan dan perempuan bagaimana nak kenal fi'il madi, mudhari' dan amar dengan melihat pada pattern bagi setiap fi'il tersebut. Okey? Terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang terus memberi sokongan, yang terus mengikuti pengajian kita secara live, terutamanya student-student saya yang sedia ada dan sangat dihargai. Student-student yang baru bersama dengan saya, terus follow saya, terus bersama dengan saya. Saya cuba kongsikan tips-tips pantas pengajian bahasa Arab Al-Quran bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Baik, dengan tuan-tuan, pengajian kita berkala setiap Jumaat pukul 10 pagi. Baik, minggu lepas kita bincang isim, minggu ni kita bincang fi'il. InsyaAllah minggu depan saya sambung lagi perbahasan tentang fi'il. Kemudian saya nak bincang dengan tuan-tuan tentang haraf. Lengkap pengajian asas ini, kita masuk ayat Al-Quran. Okey, bagi yang berminat untuk mengikuti kelas kami secara online, boleh terus daftar di link yang ada di ruang komen ini. Link itu akan bawa tuan-tuan ke website kami dan tuan-tuan boleh daftar di website kami tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa yang mengikuti saya petang ni pukul 3 petang, sahabat saya Ustaz Nuha akan bersiaran langsung di FB Alwan Arabiata. Okey, beliau akan membicarakan asas-asas bahasa Arab. Baik, terima kasih lagi sekali tuan-tuan dan perempuan sudi bersama dengan saya. Terus doakan kami istiqamah untuk berkongsi ilmu bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan perempuan. Terus praktikal, terus praktikkan dalam bacaan Al-Quran tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada minggu hadapan, pada masa yang sama, hari yang sama, insyaAllah ustaz yang sama, lokasi yang berbeza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.